Kenapa tak ini sebab bagus. Saya ini rumah saya beli. Saya wakil penduduk A dan B. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan dan sudah tentu antara fokus terbesar kita dalam minggu depan adalah Pilihan Raya Negeri Johor. Hari pengundian biasa adalah pada 12 Mac depan dan kita akan terus menelusuri isu-isu rakyat. Itu antaranya. Itu untuk memberikan sedikit konteks kepada anda. Salah seorang pengundi di Lakin, saya difahamkan, yang mahu cuba untuk berjumpa semuka dengan Perdana Menteri ketika lawatan Perdana Menteri yang berada di kawasan tersebut untuk mengadu masalah kepada Perdana Menteri, masalah yang katanya sudah sekian lama tidak selesai. Ini antara perkara yang kita akan dekati dalam hari-hari akan datang menjelang 12 Mac nanti. Selain daripada berita berkenaan dengan parti politik dan sebagainya, ini adalah yang paling penting. Isu-isu yang rakyat biasa hadapi, yang akan mencorak pemikiran mereka dan pembuatan keputusan mereka pada 12 Mac nanti. Saya mahu bersama dengan Firdaus Azil yang merakamkan visual sebentar tadi. Firdaus Azil, apa isunya di situ? Okey, baik, terima kasih Lomas. Sebenarnya isu itu berlaku semalam sewaktu Perdana Menteri mengadakan lawatan ke residensi Larkin Indah yang terletak di dalam Dun Larkin. Yang sewaktu kita tiba di situ untuk membuat liputan, saya sendiri sewaktu saya sedang berjalan tu, saya telah disapa oleh seorang penduduk di kawasan apartmen ataupun Pangsapuri yang berhadapan dengan projek asalnya yang kita nak buat liputan itu. Maka beliau bertanyakan kepada saya, "Dek, Perdana Menteri ni sampai pukul berapa?" Saya cakapkan dalam pukul 3 macam tu. Saya nak berjumpa dengan Perdana Menteri. Maka apabila saya mendengar soalan itu, saya bertanyakan tentang apa masalahnya sebenarnya, Pak Cik. Mungkin kita boleh dengar, mungkin sebab itulah tujuan Astro Awani berada di sini untuk membuat liputan tentang cerita-cerita ataupun isu yang melanda rakyat. Maka beliau berceritakan bagaimana penduduk di situ, rata-rata mereka yang berada di Larkin Indah, dia ada dua penempatan yang berbeza, bernama yang lebih kurang sama, yang mana mereka mendakwa Pak Cik ataupun Cik Ali itu mendakwa beliau telah mula membayar pinjaman bank untuk perumahan itu sejak tahun 2004 lagi, sehingga hari ini masih belum mendapat title ataupun strata title ataupun surat pemilikan terhadap aset yang telah mereka bayar sekian lama. Dan juga beliau juga mendakwa mengapa pemaju yang mereka terpaksa membayar tu walaupun masih belum tukar nama, lari daripada bersemuka dengan penduduk di kawasan itu, tetapi berjaya mendapat kontrak ataupun tender untuk membina perumahan di belakang sana yang telah dihadiri oleh Perdana Menteri. Itu yang menjadi ketidakpuasan hati kepada Cik Ali, salah seorang penduduk di situ. Dan semalam tu hampir-hampir juga sampai kita terpaksa, Astro Awani sendiri mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan pegawai Perdana Menteri. Kita berjumpa dengan pegawai Menteri Besar untuk bertanyakan benarkah dakwaannya ini, dan itu antara yang sempat kita bantu. Tetapi saya nak bawakan sedikit, mungkin kita boleh dengarkan sedikit daripada Cik Ali ini, antara rintihan yang sempat beliau kongsikan kepada kami Astro Awani. Pasal tanah ni, tanah kerajaan negeri Johor punya. Diusahakan oleh Alfa Legenda, dibangunkan Alfa Legenda. Apabila tanah ni nama kerajaan negeri Johor punya, disewa ke dipajak, kita tak tahulah kan. Kerajaan negeri Johor punya harta ni. Jadi dia majukan kawasan ni untuk buat rumah. Nama tanah ni nama-nama dia Alfa Legenda pemaju. Apa pasal pula saya pula yang kena bayar cukai tanah? Nama saya tak ada, nama Alfa Legenda, dia yang mengusahakan tanah ni. Saya cuma bayar cukai pintu dengan MBJB, cukai pintu. Kita bayar cukai pintu. Api air semua kita bayar. Dan sebenarnya sebelum saya nak bercerita lanjut, apabila kami cuba memasuki sebelum saya ataupun apa yang penonton lihat visual itu sebenarnya sewaktu kita sudah selesai ataupun kita sedang mengadakan temu ramah ataupun kita temu bual Cik Ali. Tetapi sebelum itu juga apabila kita nak masuk ke kawasan Pangsapuri Larkin Indah itu, terdapat sedikit orang kata drama lah, terdapat isu di mana ada yang ni mengatakan bahawa sepatutnya Cik Ali ini tidak sepatutnya berbuat demikian, berjumpa dengan media kerana melanggar protokol oleh JMB dan sebagainya. Tetapi Cik Ali berkata saya juga ada hak untuk membayar, untuk melakukan ataupun berceritakan kisah saya kerana saya juga membayar. Ini antara isu-isu permasalahan yang sering kami perhatikan. Apabila ada isu yang melibatkan penduduk setempat, maka akan ada satu daripada kumpulan A, satu daripada kumpulan B dan sebagainya. Tetapi saya nak bawa juga penonton Astro Awani teruskan mendengar rintihan Cik Ali sewaktu temu bual antara Astro Awani dengan beliau. Silakan. Dia cakap dia tak ada duit. Pemaju tak ada duit.
Dia cakap pembeli rumah kena bayar cukai tanah sendiri. Kita pun malah nak cerita banyak, kita pun bayar je lah. Sedangkan pergi pejabat daerah tanya, cakap, dia kata pemaju dah yang kena. Pasal nama kita tak ada. Dia yang usahakan tanah ni. Baik, kalau anda juga ingat sebentar tadi kita menayangkan visual di mana salah seorang calon yang bertanding di kawasan Dun Lakit itu, iaitu Muhammad Hairi Mat Shah yang merupakan calon Barisan Nasional, telah pun turun ke sendiri semasa beliau selepas selesai menghadiri program lawatan rasmi Perdana Menteri itu. Beliau sendiri turun mengikuti kami Eswawani untuk mendengar kisah-kisah itu. Jadi saya kira itu antara bagaimana sewaktu pilihan raya negeri ini kita akan turun, kita akan mendengar banyak masalah, dan kadang-kadang benda itu macam semalam dia terjadi secara spontan. Tetapi juga saya sempat bertanyakan, mengenangkan musim pilihan raya ini difahamkan sebagai contoh, Dun Lakit sahaja mempunyai 6 pencabar yang akan bertanding di kawasan itu. Saya tanyakan kepada Cik Ali, kita berada di dalam mood pilihan raya, mungkinkah Cik Ali boleh menyampaikan mesej ataupun harapan kepada mana-mana parti yang mungkin boleh membentuk kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah? Dengarkan harapan Cik Ali. Harapan, semua orang nak bahagia, semua nak milik rumah yang perfect. Betul? Itulah harapan saya. Saya kalau boleh, rumah saya ni ada serata title dia, nama saya sendiri. Saya duduk sini aman, damai, bahagia. Dapatlah perlindungan untuk anak bini. Baik, saya kira sepatutnya kerajaan negeri mengambil cakna tentang permasalahan seperti ini, kerana ini bukan isu yang kecil. Daripada 2004 membayar pinjaman bank, tetapi sampai sekarang masih belum ada nama ataupun pertukaran serata title. Apa akan jadi sekiranya tiba-tiba Cik Ali tadi meninggal dunia? Apakah yang akan terjadi kepada aset tersebut? Adakah itu boleh diwarisi dan sebagainya? Dan saya kira ini antara isu permasalahan rakyat yang patut kita lebih mendalami dan sebagainya, Lokman. Dan isu ini saya boleh fahami kerana di kawasan perumahan saya juga dahulu mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan isu seperti ini. Mungkin ia dengar seperti teknikal atau bukan perkara yang besar, tapi ia amat menyusahkan hidup penduduk setempat. Dan isu-isu begini yang kita perlu berikan perhatian, Firdausa, dalam hari-hari menjelang PRN Johor nanti, kerana itu adalah pada saya tunjang kepada apa yang rakyat lihat nanti dan bagaimana mereka akan tentukan keputusan mereka sekiranya mereka ke peti undi. Dan tapi masalah ni bukan sahaja masalah yang kita fokus ni bukan pada sahaja masalah di pusat-pusat bandar seperti di Lakin, di Johor Bahru dan sebagainya. Difahamkan Firdaus juga sempat pergi ke kawasan-kawasan seperti Dun Tiram. Orang asli juga ada keluh kesah mereka. Mungkin sebelum kita berhenti lihat, Firdaus boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan apa yang didapati di Dun Tiram berkenaan dengan masyarakat orang asli ini. Baik, saya turun ke kawasan kampung orang asli Pasir Salam yang terletak kurang daripada 30 km daripada Baraya Johor Bahru ini. Tetapi masalah yang mereka hadapi ada satu yang kadang-kadang kita anggapkan kenapa masih berlaku. Sebagai contoh, antara masalah besar yang berlaku di kampung tersebut ialah tidak ada bekalan air yang bersih, yang mana mereka sumber utama untuk mereka membuat sebagai air minuman, sebagai air cucian, mandian dan sebagainya hanyalah datang daripada lombong, 2 lombong yang berdekatan yang kita percayai juga tidak mempunyai kualiti air yang cukup baik. Itu satu masalahnya, satu bekalan air. Satu lagi, saya juga difahamkan anak-anak mereka yang ingin pergi ke sekolah yang terdekat terletak jaraknya ialah 2.5 km daripada kampung Pasir Salam, iaitu Sekolah Kebangsaan Pancur, terpaksa menaiki bot. Andai kata sewaktu keadaan seperti sekarang ni musim hujan, keadaan bergelora, apakah nasib anak-anak ini? Yang saya difahamkan, Tok Batin ini mengambil inisiatif untuk menghantar seramai 20 orang untuk satu trip ke sekolah. Dan sekiranya orang tanya kenapa tak pergi sekolah darat biasa, jarak yang saya masukkan tadi, Sekolah Kebangsaan Pancur, daripada kampung itu kalau melalui jalan darat ialah 65 km. Sekolah yang terdekat lagi satu ialah di Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram, terletaknya 10 ataupun 11 km. Tetapi mereka, kita pun tahu kehidupan mereka agak susah, tidak mungkin mereka boleh menghantar anak-anak. Jadi apa yang mereka pintakan ada di dalam laporan ini. Saya telah sediakan laporan lengkap mengenai isu ataupun belenggu, isu yang membelenggu kehidupan orang asli serta laut di kampung orang asli Pasir Salam. Malam ini nantikan laporannya, Lokman. Ya, terima kasih Firdaus Azil. Kita akan memberikan kupasan penuh berkenaan dengan isu orang asli Seletar itu. Jam 8 malam nanti Sinar Awani dan juga Awani 7.45, laporan penuh seperti yang Firdaus Azil sebut sebentar tadi. Terima kasih, kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini dalam Fokus minggu depan, kita akan meneroka satu lagi topik yang sudah tentu akan menarik perhatian dunia, bukan sahaja Malaysia. Bukan sahaja minggu depan,
tapi untuk beberapa minggu akan datang. Yang dimaksudkan adalah perang Rusia-Ukraine. Apa yang kita boleh jangka selepas beberapa hari lepas menyaksikan escalation peningkatan ketegangan yang membuatkan seluruh dunia resah. Kita berita langsung secara live dari Kiev, Ukraine selepas ini. Jangan ke mana-mana.